Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera. Cikgu harap semua yang melihat perkongsian cikgu pada pagi ni dalam keadaan yang sihat sejahtera, mental cergas, otak cerdas. Alhamdulillah. Satu pesanan daripada cikgu, tak kisah di mana awak berada saat ini dan tak kisah di zaman mana awak hidup. Tak kisah apa saja yang datang, kita mesti bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Iaitu apa tanggungjawab kita? Kita kena Alhamdulillah, yes, kita kena belajar. Yes, Alhamdulillah. Itu sedikit nasihat daripada cikgu. Sementara tu, cikgu nak alu-alukan siapa yang baru datang ke channel Cikgu Putra. Selamat datang cikgu ucapkan. Yang dah memang tengok, teruskan tengok dan teruskan belajar. Alhamdulillah. Tapi buat yang baru datang, cikgu minta tolong sangat-sangat. Awak lihat dekat button di bawah, kita ada button like. Awak boleh komen, tanya soalan dekat situ dan boleh request. Minta cikgu ajar tajuk apa dan sebagainya. Cikgu akan balas insya-Allah. Seterusnya, tolonglah tekan button subscribe dekat tepi tu dan tolong tekan button loceng sebagai tanda sokongan untuk cikgu hasilkan lagi dan lagi video selepas ini. Alhamdulillah. Baik, pada perkongsian kali ini, Cikgu Putra nak berkongsi tentang tajuk ataupun mata pelajaran bahasa Melayu. Dan cikgu memilih perkongsian kali ini, cikgu memilih untuk mengajar awak tajuk penjodoh bilangan. Alhamdulillah. Sekarang cuba lihat skrin dekat depan. Cikgu dah bagi penjodoh bilangan. Cikgu dah sediakan sedikit bahan penjodoh bilangan. Kita lihat apa yang awak kena tahu tentang penjodoh bilangan. Yang pertama, maksud penjodoh bilangan ialah apa dia? Penjodoh bilangan bermaksud perkataan atau kata-kata perkataan ataupun kata-kata yang digunakan bersama-sama. Dia tak boleh guna seorang-seorang. Penjodoh bilangan mesti digunakan bersama-sama. Kata bilangan. Simple. Dia tak boleh digunakan sendirian, dia mesti ada kawan. Iaitu kawan dia adalah kata bilangan. Beberapa contoh penjodoh bilangan ialah seperti buah. Lagi kita ada biji. Lagi ada batang. Kemudian ada utas, kaki, rawan, bidang dan sebagainya. Sebab kata bilangan ataupun penjodoh bilangan ni sebenarnya banyak. Jadi cikgu pun tak mampu nak senaraikan semua. Kita cuma buat sedikit perkongsian di sini. Cikgu cuba bantu berkongsi mana yang cikgu dapat lah. Ikut kemampuan cikgu. Jadi jom kita sama-sama tengok kepada paparan seterusnya tentang penjodoh bilangan. Nota yang pertama tentang penjodoh bilangan, dianya mesti diletakkan selepas kata bilangan. Apa tu kata bilangan? Lepas ni cikgu explain. Dan sebelum kata nama yang mengikutnya. Mesti berada selepas kata bilangan dan sebelum nama yang mengikutnya. Kata nama yang mengikutnya. Tak faham kan? Cuba tengok kat bawah ni. Ada contoh. Contoh 2 biji bola, beberapa ekor burung. Cuba awak lihat dekat kotak bawah ni. Kat kotak bawah ni, cikgu dah sediakan pada awak nota, iaitu ayat dia. Selepas kata bilangan. Selepas kata bilangan, penjodoh bilangan. Sebelum kata nama. So, penjodoh bilangan dia mesti berada di tengah-tengah. Diapit oleh kata bilangan dan kata nama. Cuba tengok yang pertama. 2 biji bola. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, beberapa ekor burung. 2. Apakah itu 2? Kita lihat contoh yang pertama. 2 itu apa? 2 itu kita panggil dia kata bilangan. Biji, inilah yang kita belajar hari ni, iaitu apa dia? Penjodoh bilangan. Dan seterusnya adalah bola. Apa itu bola? Bola adalah benda ataupun kata nama. Jelas? Bola adalah benda ataupun kata nama. Nampak tak? Nampak? Alhamdulillah. So, 2 kata bilangan, biji penjodoh bilangan, bola adalah kata nama. Kalau kita lihat pada contoh yang kedua, beberapa adalah kata bilangan,
ekor adalah penjodoh bilangan, manakala burung adalah kata nama, benda hidup. Okey, jelas? Alhamdulillah. So, kita tengok pada nota yang kedua, apa lagi yang kita kena tahu tentang penjodoh bilangan. Okey, yang kedua ialah, mesti elakkan penggunaan penjodoh bilangan yang melibatkan ukuran. Sebagai contoh, apa itu melibatkan ukuran? Sebagai contoh, sekilo gula. Ini ukuran. Sekilo gula ni adalah ukuran. So, kita bukan salah, tapi dinasihatkan supaya elakkan penggunaan. Dia tak kata salah, tapi elakkan penggunaan menggunakan ukuran macam ni, sekilo, 4 meter. 4 meter. So, ini kita kena elakkanlah penggunaan-penggunaan yang seperti ini. Jadi, jelas Alhamdulillah. So, kita pergi kepada perkongsian seterusnya, iaitu tentang penjodoh bilangan. Cara kita nak guna dan contoh-contoh ayat yang kita boleh buat. Contoh-contoh benda yang kita boleh gabungkan dengan penjodoh bilangan tadilah. Cara kita guna. Okey, jom tengok satu-satu. Yang pertama, penjodoh bilangan yang pertama iaitu biji. Okey, apa tu biji? Okey, biji ni digunakan untuk jenis buah-buahan dan benda-benda yang bulat. Apa je benda bulat? Apa je benda bulat dan benda tu buah-buahan, boleh kita gunakan biji. Contohnya, awak tengok gambar. Apa ni? Gula-gula kan bulat. Okey, so kita boleh guna beberapa biji gula-gula. Okey, lagi bola kan bulat. So boleh guna beberapa biji. Okey, ini guli, boleh guna biji. Lagi bola sepak, memang bentuk bulat, so kita boleh guna. Dan seterusnya, nenas, buah-buahan dipanggil biji. Lagi apa? Tembikai, ini gambar tembikai, pun boleh panggil biji. Okey, seterusnya, contoh penggunaan kita boleh guna pada buah ciku, nenas, durian, tembikai, batu, bola, butang, cawan, gasing, gula-gula, guli, pinggan maupun telur. Banyak lagi lah benda-benda yang bulat dan buah-buahan. Jelas? Alhamdulillah. So, kita pergi kepada yang kedua. Penjodoh bilangan yang kedua hari ini iaitu batang. Okey, apa itu penjodoh bilangan batang? Kita gunakan untuk benda yang pertama lurus, kedua mesti panjang dan keras. Lurus, panjang, keras. Lurus, panjang, keras. Kita guna batang. Lurus, panjang, keras. Okey, baik. Macam mana nak gunakan batang ni? Kita tengok contoh gambar cikgu sediakan. Contoh gambar. Yang pertama lilin. Lurus kan? Panjang kan? Dan dianya keras. Okey, so itu kita boleh guna batang. Yang kedua, tengok pembaris. Lurus, panjang dan keras. Terusnya kita tengok apa ni? Tongkat. Ini tongkat plastik. Dia pun lurus, panjang dan keras. Okey, seterusnya berus gigi boleh guna. Penyapu pun boleh digunakan. Okey, seterusnya contoh penggunaan boleh diguna pada berus gigi, galah, gigi, jalan, jari. Jari kita ni, kapur, kayu, lidi, lilin dan banyak lagi lah. Awak boleh baca. Okey, jelas? Alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, penjodoh bilangan yang ketiga hari ini, cikgu sediakan keping. Okey, apa itu keping? Digunakan untuk benda yang rata, nipis dan lebar. Okey, rata, nipis dan lebar. Cikgu ulang, benda tu mesti rata, nipis dan lebar. Tengok gambar yang pertama. Benda yang rata, nipis dan lebar. Ni contohnya apa ni? Alhamdulillah. Ni roti yang kita breakfast pagi-pagi tu. Yang kita sarapan, roti. Okey. Kemudian yang kedua, kita ada kayu, papan. Beberapa keping, papan. Mesti rata, nipis dan lebar. Okey. Kedua, kita ada apa ni? Kad ucapan. Pun kita panggil nipis dan lebar, rata. Kemudian apa? Biskut. Okey, bagus. Penggunaan dia, kita boleh guna pada atap, biskut, gambar, getah, kad, kertas, kuih muih, papan, roti maupun tanah. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada yang keempat iaitu buah. Penjodoh bilangan buah ini apa?
dia digunakan untuk benda yang besar, tempat maupun bangunan dan semua jenis kenderaan. Okey, tengok gambar yang pertama yang kita boleh guna buah adalah kamera. Sebab apa? Benda ni besar ataupun dia besar lah. Maksudnya dia bukan objek seni Okey, bukan benda halus. Ini apa ni? Sampan. Sampan ni apa? Kenderaan. So kita panggil dia buah. Lagi apa? Kereta. Kenderaan kan? Boleh panggil buah. Ini motosikal pun panggil buah. Kenderaan bas, kenderaan, rumah, kerusi benda besar. Dia bukan benda kecil. Okey, tengok contoh penggunaan dia. Banyaklah. Almari, basikal, beg, songkok, kereta, lori, kapal, feri, benda-benda yang besar Tengok telefon bimbit, alat penghawa dingin, kipas, pencetak dan sebagainya. Okey, jelas? Okey, so kita pergi kepada penjodoh bilangan yang kelima. Okey, iaitu baris. Okey, apa tu? Macam mana nak guna baris? Okey, digunakan untuk benda yang berbaris atau manusia yang sedang beratur. Manusia kalau beratur kita panggil baris lah. Kalau tak beratur tak ada barisan. Okey. Jadi kita tengok contoh. Rumah apa ni? Rumah teres. Rumah yang ada sebelah-sebelah tu. Satu ni rumah orang, satu ni rumah orang. Kan dia beratur, berbaris. So kita gunakan sebaris teres. Contohnya. Apa ni? Sebaris pokok. Maksudnya benda-benda yang kita susun dalam barisan. Okey. Contoh penggunaan, kita mungkin boleh susun bangku, kedai, murid, orang, pokok, rumah maupun tulisan. Tulisan kita dalam barisan kan, kita tulis elok. So, kita guna baris. Jelas? Okey, Alhamdulillah. So, kita pergi kepada penjodoh bilangan yang keenam, iaitu jambak. Apa tu jambak dan macam mana nak guna jambak? Lihat, digunakan untuk benda yang berangkai-rangkai. Berangkai-rangkai ni berkait-kait lah. Okey, contoh tengok gambar cikgu sediakan. Apa ni? Ya, ini adalah sejambak bunga. Bunga ni berangkai-rangkai. Dia ada berkait-kait macam tu kan. Okey, so ini apa lagi? Sejambak kunci. Kenapa dia kata sejambak? Sebab dia ada berkait-kait ni tiga-tiga kunci ni. Okey, seterusnya awak tengok sejambak bunga. Samalah macam tadi Kita tengok contoh dia. Contoh-contoh banyakkan bunga lah. Okey, contoh penggunaan dia bunga dan kunci. Dua contoh cikgu bagi ni Okey, jelas? Okey, kalau jelas kita pergi pada yang ketujuh. Penjodoh bilangan yang ketujuh hari ni adalah tangkai. Okey, macam mana guna tangkai? Digunakan untuk benda yang ada tangkai. Benda yang ada tangkai. Okey, lihat. Yang pertama buah kan? Rambutan. Contoh buah bertangkai. Okey, ni apa ni? Bunga. Ni apa ni? Daun dan sebagainya. Penggunaan dia kita guna pada buah-buahan, bunga ataupun daun. Tapi tengok pada buah lah. Contoh macam buah. Ada tak semua buah bertangkai? Ada tak semua buah bertangkai? Tak. Buah rambutan ya bertangkai. Tapi kalau pisang, adakah dia bertangkai? Tak kan? Dia bertandan. Kita panggil dia tandan. Dia tidak bertangkai, dia ada tandan. Okey, baik. Jelas? Alhamdulillah. So, kita pergi pada penjodoh bilangan yang ke-8 hari ini, iaitu utas. Okay, apa itu utas? Macam mana cara guna utas? Digunakan untuk benda yang pertama, panjang dan dapat digulung. Dia itu panjang dan boleh digulung. Contoh, ni apa? Yes, ini adalah tali. Tali ni mesti panjang dan boleh digulung. So, kita boleh guna utas. Yang kedua, cikgu sediakan gambar. Apa ni? Rantai. Rantai panjang kan? Dan boleh digulung lah. Okay, so itu adalah untuk utas. Panjang dan dapat digulung. Contoh penggunaan, dawai, rantai, tali dan banyak lagi lah. Okay, seterusnya yang ke-9. Cikgu kongsikan penjodoh bilangan kuntum. Apa itu kuntum? Okay, digunakan untuk bunga. Hanya bunga. Bunga raya, bunga teratai, bunga cikgu tak tahu. Okey, baiklah. Ini contoh-contoh bunga lah boleh digunakan pada bunga anggrek, bunga kenanga, melu, mawar, teratai dan banyak lagi lah. Okey. Baik. Sebab bunga ni dia special, dia istimewa lah. Okey, baik. Terusnya kita terus pada penjodoh bilangan yang ke-10. Iaitu bilang. Apa itu
iaitu bilah. Bilah ni digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Dua benda. Mesti tajam dan runcing. Contohnya awak tengok ini kapak kan. Dia tajam dan runcing. Seterusnya, tengok ini adalah keris. Dia tajam dan runcing. Seterusnya, pisau. Tajam dan runcing. Okey, gunting. Dan ini adalah sabit sebenarnya. Tapi gambar tak cantik. Cikgu punya sabit dah patah. Okey. Baik, contoh penggunaan gergaji, gunting, kapak, keris, lembing, parang, pedang, sabit, pisau dan tombak. Okey, jelas? Alhamdulillah. So, kita ada lagi tak nak belajar? Okey, terus lagi kita tengok yang ke-11. Iaitu penjodoh bilangan ekor. Penjodoh bilangan ekor. Apa itu ekor? Nak guna macam mana? Kita guna pada binatang, ikan dan serangga. Semua ada ekor kan? Binatang ada ekor, ikan ada ekor, serangga pun ada ekor. Okey, contohnya ayam ada ekor kan? Okey, lepas tu burung ada ekor. Lagi kucing pun ada ekor. Lagi burung unta walaupun tak boleh terbang tapi masih ada ekor, binatang kan. Okey, lagi ini apa ni? Cik T iaitu cik tikus. Biasa jumpa kan kalau rumah kita lama tinggal. Dia sangat gemar pada barang-barang rumah kita. Cik tikus. Okey, contoh digunakan pada angsa, arnab, ayam, cicak dan banyak lagi lah haiwan-haiwan kat sini. Okey, boleh teruskan lagi? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan pada penjodoh bilangan yang ke-12 iaitu orang. Okey, macam mana guna orang? Digunakan untuk manusia. Kalau ekor untuk haiwan, orang untuk manusia. Contoh dia. Ya, ini cikgu. Ini ibu. Ini penyanyi. Ini polis. Kan? Yang ini seterusnya kita lihat bomber. Okey, macam mana untuk guna orang? Kita contoh penggunaan dia adalah anak, doktor, guru, jururawat, paramedik, pengawas. Tak kisahlah asalkan dianya merujuk pada manusia. Kita guna orang. Okey, jelas? Okey, dah nak berhenti? Ada sikit lagi cikgu nak sediakan. Oh yes, iaitu sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Hari ni kita belajar berapa penjodoh bilangan? Siapa kira dengan cikgu? Okey, kita dah belajar 12 penjodoh bilangan dari tadi sampai sekarang. Okey. Baik. Jadi cikgu harap dekat bawah ni cikgu akan sediakan satu link untuk tugasan. So siapa-siapa saja boleh jawab, cikgu akan semak. Okey, dan tolong cikgu ingatkan sekali lagi, ada button like, ada button komen, dan yang penting sekali adalah button subscribe dan loceng tu. Tolong subscribe cikgu, channel cikgu supaya cikgu boleh berkongsi dengan awak lagi untuk masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cikgu harap sangat-sangat tolong berkongsilah bahan-bahan yang cikgu sediakan ni dengan sesiapa saja dekat luar sana, supaya ramai orang mendapat manfaat. Okey, akhir kata cikgu pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.